بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بخير أمين أمين يا رب العالمين قال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيصيب أمتي داء الأمم يغفر الله وما داء الأمم الأشر والبطر والتكاثر والتناجش في الدنيا والتباغت والتحاسد حتى يكون البخي أو كما قال رواه إمام الحكيم. Yang dihormati tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dikasihi dan dimuliakan sahabat-sahabat yang bersama dengan saya pada malam ni di studio Darul Murtada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala kepada semua yang menonton dan yang memudah carakan untuk perjalanan program kita pada malam ni insya-Allah. Baik, pertamanya mohon 3 hati orang alhamdulillah malam ni 3 hati orang yang bersama dengan kita untuk share dan komen di tempat masing-masing okey ke tidak, at least memaklumkan sebab ada beberapa hari lepas ada isu berkaitan audio jadi bergema. So mohon jasa baik tuan-tuan muslim muslimat untuk maklumkan kawasan masing-masing okey ke tidak, dan kalau tak keberatan mohon jasa baik juga untuk berkongsi untuk manfaat kepada orang lain lah. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik, kalau semua boleh tahu tak tempat masing-masing okey ke tidak? IR Fazli Azmi kata Waalaikumsalam, clear dan terang Ustaz. Alhamdulillah. Kok Diang clear. Cantik. Putri Widat clear. Ayu Syafriza, Kak Tip Waalaikumsalam, clear. Alhamdulillah, suami isteri tengok, subhanallah. Hanif Akmal okey. Aiman lapor diri Ustaz. Okey, Aiman di antara orang yang hampir setiap malam lah alhamdulillah. Aiman, Amira Kamil, Kak Saurah, di antara orang Abang Fazli, walaupun mereka ni orang-orang yang dah hebat dah tapi still belajar juga, walaupun yang mengajar ini kurang ilmu daripada yang mendengar. Tapi mudah-mudahan semua dapat manfaat insya-Allah. Sofian Ishak, Kulunas pun clear. Baik, insya-Allah jom kita boleh mula pelan-pelan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Ikram Abdullah Penang pun clear, cantik. Malam ni Syahizat Syahari pun ada bersama dengan kita. Daripada Setia Alam, daripada Shah Alam. Kota Kinabalu pun cantik, alhamdulillah, jauh daripada Kota Kinabalu. Noi AG dan semualah insya-Allah. Baik, kalau ada tak clear tuan-tuan boleh maklumkan. Malam ni tajuk kita menyambung daripada bacaan kita semalam berkaitan perkara-perkara yang menyebabkan kepada mandi wajib. Baik, kita akan menyambung. Semalam kita dah clear dah beberapa benda, 2 benda. Yang pertama berkaitan ada 6 benda yang dia katakan menyebabkan bila jadinya pada 6 perkara ni maka mandi wajib tu diwajibkan. Yang pertama di antaranya memasukkan hasyafah, yakni masukkan kemaluan ke dalam faraj. Yang kedua, keluarnya air mani. Sama ada keluar dengan keadaan sengaja ataupun tak sengaja, sama ada mimpi ataupun berjaga. Dan malam ni kita masuk pada bab perihal yang ketiga yang disebutkan dengan wal haidu. Disebut dengan faslun mujibatul khusli sittatun ilajul hasyafati fil farji wa khurujul manni wal haid. Yang ketiga adalah perkara yang diwajibkan untuk mandi wajib ketika berlakunya perkara ini adalah yang ketiga adalah keluarnya haid. Di antaranya keluarnya haid. Baik, yang pertama kena faham apa itu tempoh haid. Ada 3 tempoh haid. Tempoh haid ni ada 3 benda. Daripada French pun clear. Baik, Abu Zar El-Faransi, sahabat saya daripada Perancis. Orang Malaysia tapi bekerja di sana, berkhidmat di sana. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan. Bila tengok daripada graf, Perancis di antara negara yang agak teruk terkesan. Mudah-mudahan Abu Zar jaga kesihatanlah di sana insya-Allah. Baik, tempoh haid itu ada 3. Ada 3 keadaan. Maka hak ni kena faham bagi elok. Ramai orang perempuan yang terlepas pandang dalam bab ni. Dan bukan kata orang perempuan, orang lelaki yang tak haid pun, kalau kamu berkahwin maka wajib kena ambil tahu bab haid. Dia berkata, Ustaz, malulah nak tahu bab haid ni. Bukan soal malu, ini adalah soal tanggungjawab.
Ini adalah soal kewajipan. Baik, bersama kita juga Abang Jas Abang Jas Jazli Izzuddin, guru saya. Abang Jas Jamaluddin. Tanya Abang Jas, hari ni Abang Jas berjaya membantu lebih daripada 100,000 orang di Sabah. Tahniah diucapkan kepada Abang Jas. Mudah-mudahan istiqamah untuk terus bagi manfaat seterusnya kepada orang lain. InsyaAllah minggu depan misi lagi besar. Minggu depan insyaAllah. Jadi baik, bila sebut tentang tempoh haid ada 3 keadaan. Yang pertama disebut dengan aqallul haid. Yang pertama disebut dengan aqallul haid, yang kedua ghalibul haid, yang ketiga aksarul haid. Maka pengetahuan ni orang perempuan wajib, orang lelaki pun wajib. Sebab apa yang lelaki wajib? Sebab walaupun lelaki itu tidak datang haid, tetapi pengetahuan ini wajib ke atas seorang suami. Ramai yang suami yang hanya berkahwin tapi tak tahu berkaitan apa tanggungjawab yang dia kena wajib untuk fahamkan seorang isteri. Bila isteri tak faham tentang haid, maka tanggungjawab itu berpindah kepada suami untuk mengajarkan dia. Nak ajar apa, dia pun tak tahu. Dia kata, Ustaz, saya tak haid pun, macam mana saya nak cerita? Maka wajib kena belajar. Wajib kena belajar. Baik, yang pertama disebut dengan aqallul haid. Apa makna aqallul haid? Aqallul haid ini adalah paling singkat tempoh haid itu adalah 24 jam ataupun sehari semalam. Maksudnya maksudnya bila haid tu, kitaran haid tu mai, hari yang pertama keluar dengan keluarnya darah haid, lepas tu tengok-tengok dia berhenti dalam tempoh 24 jam ataupun dia berhenti awal, maka pengesahannya wajiblah aqallul haid ini melalui tempoh ataupun fasa 24 jam dulu. Tu dia adalah tempoh yang paling sedikit. Ada tak berlaku? Ya, ada. Ada orang yang memang Allah bagi dekat dia keluar sehari tu banyak tak berhenti. Kadang-kadang terpaksa dia salin Allahumma salli samad pad untuk tampung darah haid ni sampai berkali-kali sebab bocor sebab ada orang yang itu adalah jenis penyakit. Dia main dalam aqallul haid ni dalam tempoh yang sekejap tapi dengan kuantiti yang sangat banyak. Itu tak baiklah. Sebaiknya pergi jumpa dengan pakar, mungkin ada ubat-ubat hormon yang perlu dia makan untuk nak neutralkan balik keadaan haid tadi. Benda ni jangan duk buat main, jangan duk buat melawak. Ustaz, malu lah kami nak belajar bab haid, terkorak hampa malu. Aku yang tak main haid pun lagi malu aku nak bercakap. Saya lagi malu nak cakap, tapi nak buat macam mana? Ini adalah ilmu. Bila kita bersalahan dan kita tak faham tentang ilmu, maka dia akan affected kita punya ibadat. Dia akan mengganggu ibadah harian kita. Walaupun dalam bab haid, saya seumur hidup tak pernah main haid pun, tapi terpaksa belajar dan saya terpaksa ulang banyak kali berkaitan haid disebabkan banyak kitab-kitab fiqh ataupun permasalahan bila mengajar kuliah muslimat, ada ibu-ibu dan kakak-kakak yang tanya berkaitan ini. Terpaksa saya ulang dan ulang. Ya, baik. Ilmu buat suami betul. Dia sebut kata ilmu buat suami betul. Wajib ilmu suami ni kena tahu. Jangan dia buat lok-lak. Dia kata, Ustaz, kami malu nak abad kat isteri. Hang menikah ni hang tak malu. Maka kena ingat yang pertama aqallul haid, yang tempohnya paling singkat adalah dalam tempoh 24 jam. Kebiasaan Khalid ni kira yang biasa, yang normal, yang average. Most probably ramainya wanita duduk pada khalibul haid. Khalid ni dia kata kerap lah ataupun yang paling banyak. Di antara 6 ataupun 7 hari beserta malamnya. Maksudnya pakej 7 hari 7 malam ataupun 6 hari 7 malam ataupun 7 hari 6 malam itu adalah yang khalib ataupun yang paling biasa. Yang paling normal. Kebanyakan perempuan di dunia, bukan di Malaysia saja, di dunia adalah 6 hingga 7 hari. Itu adalah yang biasa. Kalau terlebih sikit 8 9 hari ataupun terkurang sikit 5 atau 6 hari tak ada masalah. Khalib ni maksudnya khalibul haid ni adalah yang paling biasa, kadar yang paling biasa. Yang paling lama disebut dengan aksarul haid. Apa makna aksarul haid? Aksar itu sendiri maksud banyak. Yang maksudnya tempoh yang paling panjang adalah 15 hari beserta malamnya. Maksimum kepada haid, tempoh haid adalah 15 hari dan 15 malam sahaja. Jangan duk buat lok-lak. Ada seorang hamba Allah lama dah ni 2-3 tahun lepas. Dia main kata, Ustaz, maklum ni dia kata lama lah sekali main haid. Dia kata lama daripada zaman muda ni, dia kata main haid ni jenis lama. Kita dengar lama ni, kita duk bayang 15 hari, 14 hari itulah. Saya kata berapa hari? Dia kata sekali main ni Ustaz kadang-kadang sampai 40 hari, 50 hari. Kita dengar terkejut. Saya sampai, biar betul maklum sampai 45 hari. Dia kata tak pernah pula kita duk tahu. Aksarul haid yang paling panjang pun 15 hari. Dia kata, Ustaz mana tahu? Saya duk keluar, saya tahulah.
Saya kata kat dia, biar betul maklum sampai 5 sampai 40 hari tu bukan haid, tu darah nifas dah 40 haid, 40 50 hari ni. Tak, dia kata, Ustaz, saya tahulah dia keluar darah. Saya kata darah tu keluar macam mana? Darah haid ada 7 jenis, apa tu 8 jenis sahaja. Yang ni dia cerita keluar air. Saya kata yang tu bukan darah haid maklum, tu dah disebut dengan darah istihadah. Tak, dia kata darah, keluar darah. Memanglah istihadah pun keluar bentuk darah. Cuma darah yang berbeza, itu adalah darah-darah penyakit. Maka yang paling panjang cuma aksarul haid. Bila saya kata dia habis tu dalam tempoh mai 40 hari maklum semayang tak? Dia kata, Ustaz, mana boleh semayang? Mai haid memang tak boleh semayang. Saya tahu kalau mai haid tak boleh semayang, tapi kalau istihadah, yakni dalam lebih daripada tempoh 15 hari turun juga darah, maka ketahuilah darah itu adalah istihadah yang wajib dibersihkan dan dia kena mandi dan kena semayang macam biasa. Dia kata, Ustaz, lepas semayang turun lagi, maka tak apa, dibersihkan lagi dan semayang macam biasa. Jangan dia buat leceh. Tu bila kata berapa tahun dah? Dia kata lama, belah-belah tahun dah dia buat perangai ni. Mampus tuan-tuan, duk tinggal semayang belah-belah tahun dah. Dia kata dengan anak-anak dia pun dia ajak macam tu juga. Dia panggil bengong berjemaah tuan. Tu kata kena mengaji. Kadang-kadang kita menampak benda ni macam benda ni sikit je. Tak tuan, bila melibatkan tentang hukum, maka wajib kena ambil tahu. Saya yakin ramai yang kadang-kadang suami isteri yang dia malu nak cerita kat anak-anak. Maka ni bukan pilihan, ni kewajipan. Kena cerita kat anak. Ataupun cari mungkin kaset-kaset ataupun CD-CD ataupun ceramah-ceramah yang ustazah-ustazah, Ustazah Asma Harun, Nur Hafizah Musa, ataupun ustazah-ustazah mana-mana lah yang bercerita ataupun bercakap tentang haid. Guru saya di antara yang betul-betul pakar lah, alim dalam bab haid ni di antara Syekh Nuruddin. Saya selalu dulu beberapa kitab fiqh saya sempat mengaji dengan dia. Dia memang detail gila, dia cerita haid tu sampai kita sampai biar betul ya Syekh Nuruddin kan, sebab dia sendiri pun banyak membaca. Dan dia sendiri dia kata dia tanya kepada zaujah ataupun orang rumah dia. Jadi cerita tu lebih nampak solid lah. Walaupun dia tak main haid, tapi dia tanya terus kepada isteri-isteri dia. Dia pun cerita lah macam mana darah haid dan sebagainya. Pada mak ayah tanggungjawab kena cerita kat anak-anak. Tambah-tambah anak-anak kita sekarang ni biasanya kadang-kadang 9, 10, 11 tahun tu pun kadang-kadang dah datang haid. Jadi sebelum datangnya haid kena cerita. Maksud nak cerita pula macam mana seni nak cerita kepada anak-anak, seelok-eloknya isteri. Isteri kena cerita duduk dengan anak, biar orang lain tak ada. Kita duduk dalam bilik dengan dia, cerita kat dia. Ni Along, mama nak cerita kat Along ni. Along jangan terkejut ni mama cerita elok-elok. So sebenarnya dia Along dah umur nak masuk 11 tahun 10 tahun. Jadi nanti Along akan main satu keadaan yang mana akan keluarnya darah daripada tempat sekian. Along jangan panik, dia main dulu rasa sakit perut, dia main senggugut. Perut sakit sangat-sangat, dia sakit pula sakit di bawah ni. Jadi bila main rasa macam tu, Along kena cepat pakai ni, pakai pad dan sebagainya. Macam mana nak pakai? Kena ajak cara. Jangan duk rasa, kami malu Ustaz nak buat. Biar kita malu bercerita tentang hukum agar anak-anak kita tak buat salah. Ada keadaan yang anak jadi sampai trauma. Bila keluar benda tu, dia duduk dalam bilik, dia tak tahu nak buat apa. Sebab tidak ada pendedahan awal. Jadi kena sebagai mak dan ayah tanggungjawab. Sebab tu bila ada anak perempuan, tanggungjawab tuan-tuan besar sikit. Bukan tak anak lelaki tu tak besar, sama juga. Anak saya 4 lelaki. So isteri tak perlu nak cerita lah benda-benda tu. Tapi tetap ada juga benda yang kita kena ajarkan mereka pada umur-umur sekian-sekian. 4 tahun apa kena ajak, 5 tahun apa kena ajak, 6 tahun apa kena ajak, 7 tahun apa kena ajak. Apatah lagi pada perempuan. Jelas Jadi yang paling lama adalah 15 hari. Selepas 15 hari adalah istihadah ataupun wajib kena mandi. Kalau berterusan ataupun ada orang perempuan yang kitaran haidnya tak sama. Maksudnya bulan ni mai awal bulan. Bulan depan mai pertengahan bulan. Maksudnya kitaran dia tu tak normal, maka wajib kena jumpa dengan pakar. Jangan duk biar. Sebab kadang-kadang benda tu adalah benda yang menyebabkan pada penyakit. Bila benda yang berpenyakit, maka wajib kena diubati ataupun cari penawar. Baik, khil dikatakan yang mengatakan binatang yang ada haid. Maksudnya ada pendapat yang mengatakan dan diperbuat kajian ada beberapa binatang yang mai haid. Yang pertama di antaranya adalah arnab. Arnab yang betina datang haid ataupun kuda, anjing dan juga unta. Keempat-empat binatang ni ada pendapat yang mengatakan binatang-binatang ni mai haid. Di antaranya tadi saya sebut unta, arnab, kuda dengan anjing. Maksudnya betina ni dia mainnya haid, tapi darahnya tak keluar lah macam kita ni, dia ada bentuk yang lain. Ala kulli hal dia datang dengan tempoh keluarnya darah kotor itu.
Baik, disebut permasalahan. Baik, yang ni dengar bagi elok. Yang ni dengar bagi elok. Jika seseorang suci daripada haid sebelum waktu maghrib, maksudnya darah tu kering dah, tak keluar sebelum waktu maghrib, maka dia wajib menunaikan solat asar. Jangan menangguh-tangguh lah, kita bajet dah. Biasanya dalam rutin harian, rutin bulanan kita 7 hari. Maka pada hari yang ke-7 dah mai dah kering pada waktu asar. Jangan duk extend, dia duk kata tak apa kot. Dia kata tunggu lepas maghrib, kalau biar confirm tu baru aku mandi. Tak boleh. Maka waktu asar itu adalah waktu yang dah dia bersuci, yang dah suci, yang wajib ke atas dia mandi wajib untuk dia selesaikan solat fardu dia. Ini solat asar. Dan mengqadakan solat zuhur. Maksudnya kalaulah waktu-waktu tu dah ni, maka dia kena qada solat zuhur yang sebelumnya. Begitu juga jika dia suci pada waktu subuh atau terbit fajar, maka dia wajib solat isyak dan qada solat maghrib. Ni dalam mazhab Syafi'i, dia lebih kepada nak ambil, dia bagi play safe. Makruh, ni dengar. Makruh memotong rambut atau kuku ketika keadaan hadas besar. Maksudnya pada orang perempuan makruh. Maksud makruh ni apa? Tuan-tuan buat, kalau tinggal dapat pahala, buat tak berdosa. Maksud sebaik-baiknya cuba elakkan. Kerana ada riwayat mengatakan bahawa ia tidak akan bercahaya. Maksudnya baginda Nabi SAW pernah menyebut ketika mana orang yang dalam hadas besar, potong kuku ataupun potong rambut, potong kuku atau potong rambut, maka nanti potongan-potongan tu dalam hadis Nabi kata dalam keadaan kuku kita, rambut kita ni, dia akan bercahaya. Tapi disebabkan potong ketika datangnya waktu haid ataupun waktu-waktu yang tidak suci, nifas dan sebagainya, maka rambut ataupun keratan-keratan tubuh kita, rambut dan sebagainya ni tidak akan bercahaya. Manusia yang sudah dalam keadaan khulfatun ataupun sudah berkhatan, dah sunat lah, nanti pada hari akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan akhlafun, yakni tidak berkhatan. Oleh itu sunat untuk tidak memotong rambut dan kuku ketika haid. Disebut dalam kitab Fathul Mu'in, dia katakan bahawa makruh untuk kita jangan potong kuku ataupun potong rambut ketika datangnya haid. Ini untuk biasanya orang perempuan lah. Orang lelaki dia tak main haid, dia nak ni balas waktu mana pun tak apa. Tapi ada pun orang perempuan, waktu main haid, seelok-eloknya cuba elakkan. Dia gini tuan-tuan, kalau boleh, para suami pun kenalah ambil berat bila isteri punya haid. Sebab apa? Kenapa kena ambil berat? Saya ingat dulu pada awal tempoh perkahwinan saya, 8 tahun yang lepas lah, apa yang saya buat adalah di rumah tu ada satu kalender yang kita highlightkan kalender tersebut. So saya tandalah waktu mana datangnya haid isteri saya. Sebab apa? Sebab yang pertama, kita faham emosi dia ketika nak datang haid ataupun ketika haid adalah sangat tidak stabil. So waktu-waktu tu kena faham lah dia punya emosi macam mana. Kalau tiba-tiba dia marah dan sebagainya, oh dia nak main haid, tak ada masalah. Jadi kita pun faham. Ada kita meraihkan dia pula waktu tu. Dalam tempoh-tempoh tu beli coklat kat dia ke, beli apa-apa benda yang menyeronokkan dia, benda-benda yang memujuk hati dia. Bukan nak suruh cia-cia, ni faham hak tu pun okey dah. Maksudnya kita faham keadaan-keadaan tertentu. Bila kita tengok lagi 3, biasanya normal isteri lagi 3-4 hari nak datangnya haid. Maka apa kita kena buat? Abang ada sayang main nak potong kuku sayang. Nabi kita tolong potong kuku isteri kita, dan sebagainya. Sebab bila datang tempoh haid, tetapi kalaulah orang perempuan yang kuku dah macam misteri mak lampir tu, potonglah. Jangan dia kata ustaz kata makruh jadi tak boleh potong sampai kuku panjang, tak payahlah. Dia cuma makruh. Boleh tapi cuba elakkan. Cuba rutinkan. Dan satu permasalahan yang kita mungkin terlepas pandang dalam bab haid ni, tengok bagi elok. Yang kita terlepas pandang adalah ketika datang haid pada para suami, cuba sedaya upaya untuk buat sesuatu yang menyenangkan dia dan elakkan daripada bergaduh. Ini adalah tanggungjawab suami lah. Bukan kata saya suami baik sangat, saya pun banyak benda yang saya tak pandai. Tapi kita belajar. Oh macam ni, Sebab perempuan ketika datangnya haid termasuk binatang, bukan kata manusia. Binatang tu sendiri bila datangnya haid, mood dia ni tak apa nak, orang kata tak apa nak firm sangat. Dia cepat. Kadang-kadang benda yang kecil-kecil je, kita balik rumah, kita pakai raita sengit sikit ke, ataupun kita basuh rumah tak bagi salam sikit ke, ataupun kita buat benda yang annoying sikit je, kadang-kadang benda tu pun akan jadi isu. Dan banyak kes-kes perceraian. Ada abai pak saya, Hakim Mahkamah Syariah di Kedah ni, dia kata banyak isu-isu yang berkaitan, di antaranya bab ni boleh menjadikan pada masalah perceraian. So elakkanlah. Baik, yang keempat,
Yang ketiga adalah keluarnya darah. Yang keempat ketika keluarnya darah. Allahumma salli cuba yang keempat disebut dengan keluar darah nifas. Perkara yang membuatkan wajib mandi wajib adalah ketika keluarnya darah nifas. Baik, yang pertama. Baik, sebelum tu sebelum nak pi kepada darah nifas ni, boleh tak saya bagi satu doa dan amalan khususnya kepada para kakak-kakak ataupun para ibu-ibu. Nak tak satu amalan doa ketika haid? Amalan dan doa ketika datangnya haid. Siapa yang ada telefon ataupun siapa yang ada buku, tulis sekarang. Saya bagi doa ketika mai haid. Doa ni saya tak pernah baca lah sebab saya tak pernah mai haid. Tapi ibu-ibu, ayah-ayah, ibu-ibu ataupun kakak-kakak, adik-adik yang dengar ni boleh amalkan satu doa ketika datangnya haid. Mungkin doa ni sebelum ni kita tak pernah hafal. Jadi malam ni sekurang-kurangnya kita hafal, at least jadi panduan dan kebaikan untuk kita semua. Baik, doa dia apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah, memuji dan membesarkan puji-pujian hanya kepada Allah. Alhamdulillahi ala kulli halin. Alhamdulillah ala kulli halin. Apa makna dia? Segala puji bagi Allah atas segala perkara, atas segala benda yang Allah bagi. Wa astaghfirullah, wa astaghfirullah min kulli dzambin. Min kulli dzambin. Min kulli dzambin. Saya ulang sekali lagi. Alhamdulillahi ala kulli halin wa astaghfirullah min kulli dzambin. Tiga benda kita nak. Yang pertama, alhamdulillah ala kulli halin wa astaghfirullah min kulli dzambin. Boleh tulis bahasa Melayu tak? Saya tak ada keyboard bahasa Arab dalam laptop kecil ni. Saya tulis bahasa Melayu dah. Alhamdulillah ala kulli halin wa astaghfirullah. Tu ada siha macam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli wa astaghfirullah min kulli zambin. Baik, terima kasih. Siha macam. Bantu sebab saya tak ada keyboard bahasa Arab kat sini. Jadi tu adalah doa ketika datang haid. Alhamdulillah ala kulli halin wa astaghfirullah min kulli zambin. Tu doa dia. Makna dia apa? Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah atas segala perkara. Dan aku memohon keampunan kepada Allah daripada semua dosa. Boleh tuan? Saya ulang lagi. Segala puji bagi Allah atas segala perkara. Dan aku memohon keampunan kepada Allah daripada segala perbuatan semua dosa. Amalkan doa ni ketika datangnya haid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa kita dengan asbab datangnya haid. Baik. Baru kita masuk berkaitan bab nifas. Yang keempat adalah berkaitan keluarnya darah nifas, maka wajib kena mandi. Baik, yang pertama kena faham apa itu makna nifas. Nifas ialah ad-damul khariju uqbal wiladah. Apa makna dia? Darah yang keluar selepas daripada melahirkan anak. Jadi nifas ni dia hanya keluar ketika selepas daripada bersalin. Lepas bersalin baru keluar nifas. Sama ada anak itu yang keluar hidup ataupun meninggal dunia, maka nifas akan keluar selepas daripada tu. Yang belum berkahwin jangan buat lolak. Buat lolak dia kata, ustaz saya main darah nifas lah ustaz. Hang nikah lagi? Tak nikah lagi? Tuan-tuan kita start dia kepala dia. Ni ramai yang belum kahwin ni. Saya doa bagi cepat dipertemukan jodoh. Nazilah Ismail. Siapa dia ni? Di antaranya ada lagi Amirah Kamil. Siapa dia lagi? Cik Muhammad Aiman. Belum berkahwin. Nak ramai ni, mudah-mudahan bertemu jodoh secepat mungkin dalam fasa PKP. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan tolong amin ustaz. Bagi orang-orang bujang tapi mengaji rajin, bagus orang macam ni. Tuan-tuan kalau nak cari jodoh, carilah orang macam ni. Ni pergi cari orang yang tak mengaji, leleh bengong berjemaah lah, tak cerdik berjemaah, laki dengan bini, lepas tu turun kepada anak. Sayanglah.
Jadi nifas hanya turun kepada orang-orang yang selepas dia bersalin. Nur Alia Azman. Nur Alia Azman tak kahwin. Ya Rasan. Betul Alia? Tak kisahlah siapa pun pada saya yang belum berkahwin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mempercepatkan jodoh kalian dengan jodoh yang baik. Bukan jodoh yang bodoh. Kalau ni dia pun banyak duk. Allah Muhammad. Tu kan Amirah Kamil dah buat dah tu. Kena pitching lagi single. Siapa nak pinang dengan bismillah ni. Tu Pih. Siapa nak pinang? Pih. Pih tu ramai lagi. Tu Ani, Hani, Nur Hayati, Ain Maziz. Ain Maziz nikah dah. Jangan buat lola Ain. Bunyang lagi. Tu ramai. Pih kan. Siapa yang laki-laki yang nampak soleh-soleh sikit. Pih cari banyak orang perempuan yang boleh jodoh. Be gentle lah tuan-tuan. Buat apa mengorat dengan cara merapu kan. Saya habis sekolah pun saya dah pergi jumpa pak mentua saya. Dekat umur 18 tahun. Dia kata biar gatal ke arah nak buat benda baik tak apa. Daripada duk buat loklak kan. Duk kacau darah orang, duk main perasaan dia. Tak payahlah. Dia baik. Jadi nifasnya hanya keluar kepada orang yang bersalin. Sama ada janin yang keluar itu sempurna ataupun sebaliknya. Maksudnya sebaliknya ni tak keluar dalam bentuk baby yang sempurna. Contohnya apa? Alaqah. Baik, ni tajuk penting. Tuan-tuan tulis sikit. Ni sangat penting. Maksudnya sebelum keluarnya dalam bentuk janin, dia ada beberapa proses sebelum jadinya janin. Maksudnya janin ni dah keluar bentuk baby ni. Dah keluar bentuk baby disebut dengan yang disebut dengan lahmud. Dia ni jelas budak, baby. Sebelum berlaku itu adanya proses-proses. Di antaranya yang pertama daripada disebut dengan nutfah. Saya ulang, yang pertama adalah nutfah. Tolong tulis. Nutfah. Apa itu nutfah? Nutfah adalah peringkat yang paling awal. Bermula daripada persenyawaan. Sperma bertemu dengan dia panggil apa? Ovum. Dia bertemunya dua tu, maka pada minggu yang pertama, percampuran air mani di antara yang perempuan suami dan juga yang lelaki suami dan yang perempuan isteri, maka ketika persenyawaan di antara sperma ataupun air mani itu menjadikan nutfah. Pada minggu yang pertama. Okey, baik. Nanti dalilnya boleh buka dalam surah Al-Insan ayat yang kedua. Nanti surah Al-Insan ayat kedua. Balik buka. Saya tak baca dalil tu panjang lah. Yang pertama, nutfah. Yang kedua, setelah berlakunya nutfah pada minggu yang pertama, maka akan jadi pada peringkat yang kedua namanya alaqah. Namanya alaqah. Alaqah ni apa? Peringkat pembentukan alaqah ialah pada minggu pertama hari yang ketujuh. Maksudnya seminggu tu adalah nutfah, maka penghujung pada hari yang ketujuh itu, maka yang ketujuh telur yang disenyawakan tadi akan tertanam dalam mana? Dalam dinding rahim. Rahim wanita yang kita sebut rahim-rahim tu, rahim wanita tu dia ada dinding-dinding dia. Maka di dinding tu disebut dinding rahim itu, maka pada minggu yang kedua maka wujudnya alaqah. Alaqah ni disebut dalam surah Mu'minun ayat ke-14. Saya ulang, alaqah disebut dalam surah Mu'minun ayat yang ke-14. Baik, apa dia lagi? Selepas daripada alaqah, peringkat yang ketiga namanya mudghah. Namanya adalah mudghah. Mudghah ni bila pula? Berlaku pada minggu yang keempat. So timeline dia, hari pertama sampai hari ketujuh nutfah, hari ke-8 sampailah hari yang ke-30, ataupun 4 minggu lah, 4 minggu ataupun sampai hari yang ke-28, maka namanya adalah alaqah. Setelah alaqah, minggu yang ke-5, hari yang ke-29, maka namanya mudghah. Mudghah disebut juga di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-14. Surah yang sama, Allah sebutkan tentang alaqah dan juga mudghah. Selepas mudghah, minggu yang biasanya minggu yang seterusnya jadinya pula di antaranya izam. Cuma para ulama membahaskan bilakah waktu ditiupnya roh. Itu je berlaku perbahasan. Kita suruh berkelahi lah. Kita bukan ahli dalam bidang tu pun. So nutfah, alaqah, mudghah. Barunya izam dan datangnya lahmun, pergi kepada peringkat lahirnya seorang bayi. Total dia ada 6 peringkat lah.
nutfah, alaqah, mudghah. Izam, tulang jadi dia tulang, dan juga lahirnya disebut dengan lahmun lah, lahirnya seorang daging yang solid dan yang disebut dengan manusia. Jelas kat situ dah? Baik, maksudnya kalaulah dilahirkan dalam keadaan tidak sempurna, maksudnya gugurlah. Contoh saya sendiri ada 2 orang anak saya yang Allah takdirkan episod yang berbeza lah. Anak meninggal dalam perut. Bila keluar tu, anak keluar dalam keadaan baru dalam peringkat mudghah. Yang masih kecil, masih baru sebulan, baru 3 bulan, 4 bulan, still keluarnya darah nifas. Walaupun baby tak sempurna. Anak saya yang kedua adalah kembar. Kembar seorang, alhamdulillah, Muhammad Faris Al-Mukri ada sekarang, alhamdulillah dah umur 4 masuk 5 tahun. Kembar dia tu tak jadi. Dia panggil dominan, maksudnya makanan semua dapat kat seorang, jadi seorang lagi dia mengecut. Yang seorang lagi adalah anak yang ketiga. Juga keguguran pada umur dia lebih kurang 3 ke 4 bulan. Jadi tak apalah. Tapi dalam keadaan tu kita terpaksa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, terpaksa untuk kita pergi buat MA, buat cucian balik apa semua kan. Maka nifas keluar selepas itu. Ni hati-hati orang perempuan. Dinamakan nifas kerana darah itu keluar setelah jiwa manusia. Keluar ketika dilahirkan. Kan anak kita, roh tu duduk dalam badan, dalam rahim, dalam perut kita. Bila keluarnya, maka darah tu juga akan keluar. Dan dia kata apa? Disebutkan juga perempuan yang melahirkan anak juga digelar dengan nufasaun. Nufasaun. Ini orang yang melahirkan anak. Disebut dengan nufasaun. Paling kurang, okey ni, dengar. Paling kurang darah nifas keluar 1 lahzah. Apa makna 1 lahzah? Di antaranya ia dikira selepas keluarnya atau terpisahnya anak dari kandungan ibu. Terpisah je anak keluar daripada perut mak, sama ada hidup ataupun mati, maka sebanyak-banyaknya. Apa makna sebanyak-banyak dalam kitab fiqh? Makna sebanyak-banyaknya adalah 60 hari. To the maximum adalah 60 hari. Jangan duk merepek. Saya ni ustaz darah nifas main sampai 90 hari. Hak tu hang bohong. 90 hari itu adalah tempoh cuti. Lepas bersalin biasanya government dapat 3 bulan. 3 bulan kau saya tak pastilah, ada yang kata 4 bulan, tak kisah. Cuma nifas maksimum 60 hari. Dan kebiasaannya normally adalah 40 hari. Sebab tu orang Melayu dia kata apa? Kena pantang 44 hari. Biasanya 44 hari, ada yang kata 40 hari. Orang Melayu lagi lah. Suami tak boleh kena tidur asing dengan isteri sampai 100 hari. Tuan-tuan, benda tu tak betul. Jangan duk buat lah macam tu. Sebab tu ingat, ada petua-petua yang elok, ada petua-petua tak elok. Macam petua nak asingkan perempuan sampai 100 hari tu buat apa kan? Patutnya tanggungjawab suami waktu ni lah kena jaga isteri bagi elok, jangan tinggal dia, duduk dengan dia kan, malam-malam tolong dia. Anak berak kencing, suami lah patut kena buat. Ni hang suruh asing. Yang saya dengar ada satu kawasan tu sampai peringkat mereka asingkan terus. Suami kena tidur bilik lain, perempuan, bini dia kena tidur bilik lain. Sampai mana? 100 hari. Boleh. Korang ajak betul. Jangan buat benda-benda macam tu. Sepatutnya waktu yang paling baik tu, itulah waktu untuk kita sebagai seorang suami. Sebab isteri tu dah bantu untuk 9 bulan. Mengandungkan anak kita. Yang kedua, dia melahirkan fasa yang kalau dia ditakdirkan mati, waktu dia nak melahirkan anak, mati dikira mati syahid. Mati syahid dunia. Digugurkan segala dosa dia. Sepatutnya kita berkhidmat kat dia pula. Kita tak mampu nak mengandungkan anak, bohong kan kita. Maka sepatutnya itulah waktu yang paling baik untuk kita duduk dengan dia, belai dia, jaga dia dan khidmat untuk anak. Anak berak kencing, jangan biar dia tolong basuh. Kita yang tolong ambil napkin, ambil lap, ambil wet tissue, basuh dan sebagainya. Saya tak kata saya terlalu baik, tapi saya cuba yang terbaik. Itu je lah. Saya cuba, tak ada lah kita try hard. Sebab dia dah buat semua benda, jaga anak kita dan sebagainya, lahirkan anak kita, maka it's the time for us to pay back. Jangan duk pegang lah. Kadang-kadang petua-petua yang merepek 100 hari tak boleh duduk dengan isteri dan sebagainya, yang tak boleh untuk kita bersama dengan dia. Bersama ni maksudnya untuk kita melakukan hubungan suami isteri. Dia tu dalam keadaan yang tidak suci, dalam keadaan dia tu tak larat, tiba-tiba takkanlah kita jahat sangat. Jangan duk pegang kadang-kadang benda-benda yang merepek. Hitungan ini adalah mengikut daripada istiqra' Imam Syafi'i, mengikut daripada perempuan-perempuan Arab. Biasa kebiasaan orang Arab macam itulah.
Ada orang-orang Arab. Tapi orang Melayu lebih kurang macam tu je. Cuma orang Arab ni ingat, mereka tak ada pantang. Saya, anak-anak saya semua balik, lahir di Malaysia. Alhamdulillah. Tapi ada anak susu saya seorang, anak susu saya, anak ke ipar saya adalah semua anak susu. So, anak ke ipar saya tak ada aurat dengan dia orang tak ada aurat dengan saya. Ada seorang anak perempuan. So anak susu saya lah, nama Nurul Hana. Hana. So dia lahir di Mesir. Apa yang berlaku hari pertama lahir, keluar dah berjalan orang Arab ni. Lok-lak tu kalau kita tengok ini orang kata lok-lak lah. Depa macam tu. Memang depa tak ada pantang. Hari ni beranak kan. Esok keluar dah berjalan macam tak ada apa. Tapi sebenarnya baik bila berpantang ni baik. Sebab tu kalau kita tengok orang tua-tua kita, kadang-kadang ada orang tua-tua kita ni dalam keadaan dah berumur pun masih sihat, kadang-kadang dah berumur pun masih kuat, masih segak, masih kulit tu elok dan sebagainya. Tubuh tu cantik. Biasa orang Arab ni main berumur sikit badan jadi besar dan sebagainya, sebabkan bila tak jaga ketika pantang. So tolong jaga. Ada benda yang kita kena ikut, ada benda yang kita kena tinggal lah. Jika ada lagi darah keluar 5 atau 6 hari selepas pembedahan atau keguguran, ia dipanggil sebagai juga darah nifas. Maksudnya lepas 5 hari, lepas contohnya pada sampai Caesar. Caesar ni maksudnya keluar kot tingkap kan, tak keluar kot pintu biasa. Maka ketika tu lepas 5-6 hari baru keluar darah, maka ia tetap dikira sebagai darah haid. Jadi situ faham. Maksudnya pada yang belum berkahwin pun ambil sebagai maklumat. Yang dah berkahwin ambil sebagai pertambahan kalau kita sebelum ni ada yang mungkin kita lack of benda dari segi knowledge. Satu benda, yang ni tolong ambil berat. Ramai yang terlepas pandang. Baik, saya bagi contoh keadaan. Saya bagi satu contoh keadaan, ramai gila. Saya takat duk buat survey, duk mengajar kuliah muslimat, memang bab isu ni ramai yang kantoi. Contohnya pada suami isteri yang sedang, seorang ibu yang bakal bersalin. Ya, baik, seorang ibu yang bakal bersalin, maka contohnya dia bersalin pada Allahumma salli ala sayyidina pada waktu Isyak. Ataupun dia bersalin pada pukul 9 malam. Dia bersalin dalam pukul 8 lah. 8 PM dia bersalin. Maksudnya dia panggil apa? Contraction ni. Maksudnya dia main rasa Allah, dia main rasa alamak, dia duk rasa baby duk terjang keluar, baby tu duk ketuk pintu mak nak keluar. Contoh dia dah rasa dah benda-benda macam tu. Baik. Ketika datangnya waktu tu dalam pukul, mungkin masuknya waktu maghrib sekarang pukul berapa? Contohnya masuk waktu maghrib pukul 7.30. 7.30 PM masuknya waktu maghrib. 7.30 masuk waktu maghrib. Dia duk buat apa? Dia duk tengok cerita drama Melayu. Suami ku cek sotong, bini ku sidai baju, apa semua tu kan. So duk tengok cerita drama Melayu. Masuk dah waktu maghrib ni. Contraction tu. Bila mainnya contraction, 7.30 dia duk tengok cerita lagi. 7.30 azan dan dia masih belum berlakunya contraction. Maksudnya baby tu masih dalam perut. 7.45 dia duk sonok sangat tengok drama Melayu, tengok heroin kena muhung dengan hero apa semua, mai pun baby pun nak keluar. Maka ketika 7.45 ni, mai dah baby nak keluar ni. Tadi ni masuk dah waktu maghrib. Maksudnya sepatutnya dia kena dah wajib sembahyang maghrib. Tapi 7.45 tiba-tiba dia dalam keadaan baby nak keluar. Of course dia tak ada nak pergi ambil wuduk nak sembahyang, takut tengah rokok terkeluar baby jenuh pula. So dia pun terus pergi hospital. Pergi hospital, adakah doktor katanya cik nak sembahyang maghrib luka? Tak. Tengok-tengok sampai dah buka 8 inci. Dah buka 8 cm. Oh, doktor kata ni dah 8 cm dah ni. Nak berubat sikit ke apa? Untuk nak deliver untuk keluar baby sahaja. Baik, ketika tu contoh ditakdirkan baby tu dilahirkan pada 8.45. Contohnya hospital sebelah rumah saja. Lepas tu dia bersalin ni pukul 8.45. Baik, persoalannya macam mana solat maghrib dia? Waalaikumsalam, Anas Zahrin. Wah, Masya Allah, sahabat saya ni. Anas Kosmetik punya founder. Maksudnya dia waktu ni dah main contraction. Maghrib 7.30. Lahirkan anak 8.45. Macam mana solat maghrib dia? Jawab sikit. Soalan cepu cemas ni. Wajib disolat ke ataupun dia kena buat macam mana? Maksudnya dia beranak pukul 8.45. Contraction main 7.45. Maghrib masuk pukul 7.30. Maka apa dia kena buat? Of course seorang isteri waktu tu takkan nak
doktor nak ambil, dia kata Ustaz, doktor nak saya nak ambil wuduk Ustaz, nak sembahyang maghrib, memang tak boleh dah. Baik, apa yang perlu dia kena buat? Baik, Kak Tip kata kena qada. Yang lain? Takkan kena qada kot, tengah sakit tu, kesian dekat dia. Kebanyakan mengatakan qada. Ya, wajib kena qada. Persoalannya, isteri ingat ke tidak waktu tu? Sebab apa? Selepas dia bersalin, dia ada tempoh dekat 60 hari fasa keluarnya darah nifas. Of course, dari segi akalnya, biasanya dia akan lupa. Sebab ketika dia sakit, mana dia nak ingat? Wajib qada. Persoalannya, siapa yang perlu ingatkan? Seorang manusia yang bertanggungjawab. Namanya adalah suami. Yang wajib ingat adalah suami. Maksudnya, isteri dia bersalin, dia kena set dalam kepala otak dah ni. Nanti bila habis darah nifas, wajib dia kena abang. Sayang, hari tu saya ingat tak saya bersalin waktu mana? Maghrib kan? Sayang terlupa, sayang tak semayang maghrib waktu tu. Yang kali tengok cerita drama Melayu sangat kan? Ni abang dah ingatkan sayang ni. Sayang wajib kena qada. Dalam bab ni tolong tuan-tuan, jangan ramai gila orang yang miss bab ni. Tolong para suami, ambil berat dalam bab ni. Dia kata, Ustaz, saya dah 4-5 orang anak. Contoh ada 4-5 orang anak, nak buat macam mana atau mana? Macam mana saya nak cek? Tuan-tuan nak cek macam mana? Takkan nak telefon hospital. Assalamualaikum, nurse. Ni nurse yang tahun 88 tu kah duk hospital Sengatan ni? Saya nak tanya, Ustaz. Anak saya yang sulung ni, beranak pukul berapa? Mampus nurse tu nak ingat. Memang dia tak ingat lah. Habis kita nak buat macam mana? Tahu nak buat macam mana? Maksudnya tuan-tuan saat lagi, semua pakat darjah rumah ni. Tuan-tuan balik, ambil surat beranak. Ambil surat beranak masing-masing. Anak-anak kita tu, tengok waktu mana kelahiran anak kita. Anak sulung lahir pukul 4 pagi. InsyaAllah biasa 4 pagi tu dah sembahyang isyak dah. Anak kedua lahir pukul 6.30 pagi. 6.30 pagi biasanya dah masuk waktu subuh. Biasanya tak dan sembahyang subuh. Qada sembahyang subuh. Kita tengok pula anak ketiga lahir waktu maghrib. Waktu maghrib confirm tak dan je lah sebab tengok drama Melayu. Kena tengok, check balik. Ramai yang mungkin yang terlupa dalam bab ni. Saya pesan kat tuan-tuan sebab saya juga sebagai seorang suami, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kalau sebelum-sebelum kita mungkin terbuat ataupun kita tak sengaja. Boleh tuan-tuan? Kalau suami pun jenis balok tak solat, hak tu kena pergi ruqyah lah. Kena pergi ruqyah. Ar-Razira, ambil sila-sila. Ustaz Haji Asri dah mula dah sembang saham. Boleh pergi dulu, tak ada masalah. Nanti boleh main balik kat sini, tak ada masalah. Baik, kita laju sikit boleh tuan dalam 10 minit sebelum kita nak pergi kepada Kahoot game. Kita nak habis je tajuk ni. Baik, habis je tajuk ni, kita akan masuk habis selesai perkara yang mandi wajib ni, kita akan terus pergi kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, masuk tajuk baru yang ni tentang rukun mandi wajib. Rukun mandi wajib tu saya rasa mungkin dalam 2 hari akan habis. Baik, hari Isnin kalau tak ada arahan yang melintang, kita terus skip bab puasa. Maksudnya, hari ni kita akan habiskan hari ni, 2 hari lagi kita habis berkaitan rukun mandi wajib. And then kita terus lompat, kita perhabis pula berkaitan bab puasa. Boleh? Nanti kita akan lompat sikit tajuk. Sepatutnya dalam tu ada lagi bab wuduk, rukun wuduk, syarat wuduk. Lepas tu bab solat dan sebagainya. Tapi yang ni sebabkan nak Ramadan, so kita lompat sekejap pergi kepada bab Ramadan. Selesai bab Ramadan, kita akan patah balik kepada tajuk berkaitan wuduk, syarat sah wuduk, rukun wuduk, bab solat dan sebagainya lah. Sebab kita nak ambil fadilat. Kalau bijang bab Ramadan, habis Ramadan, tahun depan pula lupa balik kita. Boleh tak kita habis sikit malam ni? 10 minit lagi untuk kita go kepada Kahoot game. Baik, wiladah yang kelima adalah wiladah. Apa makna wiladah? Wiladah adalah janin yang keluar sama ada secara normal ataupun secara bedah. Ini yang keluar. Walaupun kering dan tidak ada darah yang keluar, ini adalah qaul yang asah. Ataupun segumpal darah ataupun segumpal daging dengan syarat ada pengesahan daripada ikhtisas. Apa makna ikhtisas ni? Ahli dalam bidang-bidangnya. Ahli dalam bidang-bidangnya. Puasa ada ceramah ke insya-Allah. Puasa kita jalan macam biasa waktu maghrib, masuk je waktu kita mungkin mula awal sikit kan, kita cuba aturlah. Kita usahakan untuk ada.
Saya tengoklah kalau ramai yang minta untuk ada, kita ada. Kalau ramai ada ustaz, kami tak mau, cuma yang dengar ceramah, kita tangguh dulu. Terpulang, saya tak ada masalah. Dia kata mestilah syarat itu disahkan oleh bidan ataupun doktor yang menyambut janin. Kita tak boleh buat andaian. Ni saya rasa keluar wiladah ni. Tak boleh. Kerana permasalahan wiladah yang kering dan tidak ada darah yang keluar tidak wajib mandi. Maksudnya keluar dalam keadaan kering maka tak wajib mandi. Perempuan yang sedang mengandung kemudian meninggal dunia dihukumkan dengan sebagai mati syahid tapi syahid akhirat. Ini disebut dalam Hasyiah Baijuri, perempuan yang mati syahid dan meninggal mati syahid dalam keadaan dikira sebagai mati syahid yang disebut syahid akhirat. Dia bukan mati dalam keadaan mati yang dalam medan perang maka disebut syahid akhirat. Baik, jika bayi dalam kandungan hidup wajib dibedah untuk menyelamatkan. Jika tidak boleh dibedah. Maksudnya begini. Kalaulah baby tu mak dia meninggal dulu. Sakit sangat mak meninggal. Maka anak dia hidup lagi, tengok ada dengar lagi degupan jantung dan sebagainya, maka wajib dibedah. Tetapi sampai hospital mak dah meninggal, anak pun dah meninggal, maka tak wajib dibedah. Maka siapa yang nak mengesahkan? Doktor. Jadi syarat yang kelima adalah wiladah. Yang keenam dan yang terakhir, apa perkara yang membuatkan seorang itu wajib dimandikan dengan mandi wajib? Yang keenam, ketika Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang keenam adalah meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, maksudnya kematian seorang Muslim selain itu daripada mati syahid. Maksudnya meninggal selain daripada mati syahid. Mati syahid ni bermakna berperang di medan perang lah. Tapi kita hari ni nak perang dengan siapa? Tak ada perang dengan siapa. Jadi ketika mana hari ni contohnya mati dengan COVID-19, wajib tak dimandikan? Wajib. Mati sebab aksiden? Wajib. Mati sebab berkelahi laki bini? Wajib. Mati sebab tertelan sudu? Wajib. Mati sebab, tak kisahlah dia mati sebab apa sekalipun, maka wajib dimandikan dengan mandi wajib. Kecuali satu benda sahaja, mati syahid dunia ni. Maksudnya kena berperang, dia duduk di Palestin tu, duduk tengah perang, orang tembak musuh Islam bunuh dia. Maka tak wajib dimandikan. Bayi yang meninggal dunia dan mencapai umur 4 bulan daripada masa kehamilan, walaupun tidak nampak tanda-tanda hidup, wajib dimandikan dan dikafankan dan dikuburkan. Saya ulang sekali lagi. Baby yang keluar dalam keadaan mencapai umur 4 bulan. Maksud 4 bulan ni dia duduk dalam fasa yang keluar tu mungkin sebesar ni kadang-kadang. Tak sempurna ni, masih nampak kepala, nampak tangan kecil halui, jari tak sempurna lagi, betul nampak badan sikit, nampak kaki je, kecil je. Tak sempurna, baru 4 bulan. Maka kalau lebih daripada kandungan itu 4 bulan, wajib dimandikan, dikafankan dan dikuburkan macam dengan orang mati sempurna. Sebaik-baik siapa pergi mandi? Ayah. Orang tu kata suami ni banyak tanggungjawab dia. Jangan nak buat gelong gitu. Suami ni bukan nak suruh jadi ustaz tuan. Jadi manusia biasa je. Jadi orang biasa, saya sendiri pun bukan ustaz tak mana pun, nak ni gagah buah kepiah je. Tidak, tak pakai kepiah, bukan orang nampak kau ustaz pun. Jadi bukan nak suruh jadi ustaz. Jadi orang biasa tapi mengaji bab ni. Sebab tu ingat, ilmu yang tuan-tuan akan guna sampai mati adalah ilmu menguruskan jenazah. Saya anjurkan para suami, para isteri, fasa PKP ni cuba cari waktu untuk cari kelas-kelas yang dianjurkan walaupun online, kelas pengurusan jenazah. Kelas pengurusan jenazah. Saya ulang, kelas pengurusan jenazah. Kuliah PKP ni ustaz, ilmu tauhid tak ada sangat. Tadabbur, syama'il, tajwid, bab puasa tu ada je. Ada. Boleh, ada je, boleh tengok ada guru-guru kita yang mengajak kitab tauhid. Cuba tengok, ada ramai saya tengok. Di antaranya Ustaz Hafiz Afandi, dia mengajak bab tauhid. Bab tauhid ni memang kena cari sikit. Sebab biasanya orang kita ni semua dia malas nak mengaji bab tauhid. Ada beberapa guru, Ustaz Hafiz Afandi dan sebagainya. Baik, dia kata apa, kalau baby yang dilahirkan pun wajib dimandi, dikafan dan dikuburkan. Permasalahan, jika seseorang dalam keadaan berhadas besar dan berhadas yang dalam waktu yang sama, terdapat khilaf dalam kalangan ulama. Sama ada nak niat mandi wajib ataupun niat untuk mandi biasa. Baik, selesai. So ada 6 benda, kita recap balik sikit. Ada 6 perkara yang kita bincangkan daripada semalam, perkara yang menyebabkan mandi wajib. Di antaranya pertama adalah ilajul hasyafah fil farji, yang kedua khurujul manni wal haidu wan nifas wal wiladah wal maut.
Nah, yang pertama adalah ilajul hasyafah. Memasukkan hasyafah ini kemaluan ke dalam faraj, dan juga wa khurujul manni ketika keluarnya air mani sama ada sengaja ataupun tak sengaja, wal haid ketika datangnya haid, keluarnya haid, ataupun wan nifas ketika keluarnya darah nifas selepas daripada bersalin, wal wiladah ketika darah selepas daripada kelahiran tu, yang baby keluar tu, dan yang keenam wal maut ketika berlakunya kematian. Boleh tak nak? Selesai nak? Ada 6 perkara. InsyaAllah esok kita akan masuk berkaitan rukun mandi wajib. Esok Ustaz James Bevan, guru saya tu. Tuan-tuan boleh follow dia. Dia antara guru yang sangat tegas tapi sangat alim. Ustaz James Bevan. Baik. Tuan-tuan, esok kita akan masuk berkaitan rukun mandi wajib. Penting tuan-tuan buat ni. Tuan-tuan, rukun mandi wajib tu buat leceh, menikah sampai 5-6 orang anak tak erti mandi wajib. Memang nak kena katok ni. Baik tuan-tuan, esok kita akan masuk rukun mandi wajib. Baik tuan-tuan, kita akan go kepada Kahoot game. Tuan-tuan, untuk minggu ni saya minta izin Ustaz untuk kita tawakuf sekejap kitab hadis. Sebab pada saya sekarang kita nak tumpu Ustaz bab ibadah ni. Kitab hadis tak apa, lepas-lepas ni pun saya memang kitab hadis kita boleh baca. Yang sekarang ni kita nak tumpu kitab fiqh dulu Ustaz. InsyaAllah kalau tak ada aral yang melintang, esok kita akan masuk berkaitan rukun mandi wajib, dan pada 2 hari kita akan selesaikan tajuk ni, dan insya-Allah kalau tak ada aral yang melintang, kita terus skip bab puasa. Hari ni berapa hari bulan? Okey tuan-tuan. Baik, jom. Dah bersedia ke untuk Kahoot game tuan-tuan? Insya-Allah. Tajuk berkaitan malam ni bab haid, bab nifas. Siapa tak boleh jawab, kita denda dia malam ni. Saya buka Kahoot game dulu. Acap nak buka kat mana tadi, Acap? Refresh. Stand by untuk Kahoot game insya-Allah. Yang ada di rumah dengan anak-anak, panggil anak-anak mai join sekali. Biar mereka dengar daripada Kahoot game ni, at least dapat ilmu kat dia. Itu Ustaz, anak saya kecil tak ada masalah. Ilmu fiqh ni bukan ada masalah kecil atau besar. Dia faham, maksudnya dia mumayyiz tu dah boleh dah. Dia dah faham dah tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa yang dia kena buat. Buku warna merah tu kan? Sahwa internet slow. Sekejap pin Ustaz. Sabarin, internetnya slow. Enggak tahu kenapa. So kita tengok malam ni siapa yang akan jadi pemenang. Pemenang semalam adalah Azura daripada Jitra. Harap-harap malam ni dia ada sekali dengan kita lah. Malam semalam dia kata duit dapat tu dia nak belanja anak dia makan air ketam. Mudah-mudahan hari ni dapatlah makan ketam family dia RM1 tu. Yang kedua dan ketiga semalam adalah orang yang sama, namanya Rashid. Cuma malam ni sebaiknya kalau boleh tuan-tuan janganlah buat sampai 2-3 handphone, kesian ke orang lain. Tapi semalam dia tak ambil dua-dua hadiah. Dia ambil satu hadiah lagi, dia kata Ustaz bawa untuk mai hari ni. Bawa untuk mai hari ni. Jadi boleh Ustaz slow internet. Random idol kan tayar random mana? Biar susunan nampak. Malam dia pergi soalan yang pelik. Dia main yang belakang baru depan. Tekan je kat klasik ni kan? Dengar loading. Okey, tuan-tuan, kod dia adalah 58111616. 58111616. Kod dia. Tak. 58111616. Okey, boleh? Biar susunan nampak. 58111616. 58111616. So, come on. Let's do it. Kita tengok siapa yang kena. Okey, tuan-tuan, kod dia adalah 58111616. Okey. Kod tip orang pertama masuk. 58111616. Putri Widak, Bani Onjan, Hafizah, Nur Alia Azman. Juara, pernah juara kita.
Semalam mungkin last minute apa ni Nur Alia Salah membuatkan dia kehilangan tahta untuk dipertahankan. Okey, dah 40 orang masuk. Okey, tuan-tuan, kod dia adalah 58116. Okey. Oh, Kak Tip orang pertama masuk. Oi, laju malam ni. Mana Ain Mahaziz, mana Ain Mahaziz? Nur Amira Kamil ada dah. Tak boleh lagi. 80 orang Hafiz Zainuddin masuk. Masya-Allah. Naik juara kita semalam last minute. Tersingkir dia daripada list. Okey, come on tuan, ada sikit lagi. Cuma ada berbaki 85 player. Okey. Siapa tak keluar muzik? Okey, 10 orang lagi tuan-tuan. Come on. Tuan-tuan, dalam session ni saya minta je sebaik untuk panggil anak-anak duduk sekali. Kalau bagi anak jawab sama-sama orang kita. Kalau dia menang, bagilah hadiah kat dia. 100 ke 50 ringgit. Hana? Ajak anak-anak sekali. Bila lagi nak boleh dengan anak-anak? Inilah waktu dia. Ataupun lepas ni kalau tuan-tuan nak gunakan game ni, buat kepada anak-anak. Ibu-ibu yang duduk di rumah, cari soalan-soalan, buat dalam bentuk interaktif bagi anak jawab. Saya di rumah bagi anak-anak jawabnya, seronok dia orang. Buat soalan matematik, 3 tolak 3 jadi berapa? I tolak you jadi apa? I love you ke apa kan? Tuan-tuan buatlah apa-apa pun. Bagi anak-anak ada interaktif di rumah. Kalau tidak tuan-tuan, dia orang tak ada nak buat apa di rumah, larat duk tengok YouTube-nya. Okey. 3 orang yang terakhir, come on. 2 orang. Nipah 811616. Amboi, dia ubah nickname dia nama tu terus. Okey. Cukup 100 orang. 3, 2, 1, 0. Rashid Karim adalah peserta yang terakhir yang masuk dalam ni dia adalah juara semalam. InsyaAllah kita mulakan. 5, 4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, tempoh haid paling kurang adalah 2 minggu, 24 jam, yakni sehari semalam, 5 jam ataupun sebulan. Ustaz, ni app apa? Baru je live tengok. Khalis Mat Singgit. Nama dia Kahoot It. Kahoot It. KHOOTIT.com. Baik, soalan pertama. Tempoh haid paling kurang adalah 2 minggu, 5 jam, 24 jam, sebulan. Jangan salah lah hak ni. Yang disebut dengan gelaran aqallul haid. Aqallul haid ni berapa tuan-tuan? Awal sekali kita buka tadi, inilah benda pertama yang kita bincangkan. So tak boleh salah. Aqallul haid tu apa dia? Dia ada 3. Aqallul haid, qalibul haid dan juga aksarul haid. Yang paling sedikit, yang biasa-biasa, yang ketiga adalah aksarul haid. Baik, jawapannya adalah 24 jam. Yang 2 minggu ataupun 15 hari adalah yang paling banyak. Mana ada 5 jam? Siapa jawab 5 jam ni? Nak kena tibai. Mana ada sebulan? Hei, 5 orang ni. Saya harapkan 5 orang ni adalah lelaki, bukan orang perempuan. Kalau tidak, jenuh sebulan tak semayang. Baik, kita tengok siapa yang mendominasi. Nur Alia Azman duduk pada kedudukan yang pertama. Tengok malam ni adakah dia akan mempertahankan kejuaraan dia minggu lepas, insya-Allah. Baik, kita akan pergi kepada soalan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Abang Sufyan Salahuddin pun masuk. Nur Amira Kamil, hang jangan buat leceh. Hang jangan buat keluar. Sekejap nak tengok markah hang dapat berapa. Baik, soalan yang kedua. Bismillah. Dari segi syarak, haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan dalam keadaan sihat atau sakit pada waktu tertentu. Betul atau salah? Dari segi syarak, haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan dalam keadaan sihat ataupun sakit pada waktu tertentu. Betul atau salah? Ataupun darah yang keluar daripada orang lelaki, macam Sajjad, wallahu alam,
Tak ada nak masuk adib, tak ada masalah sebab dia 100 orang je adib, adib boleh jawab kat luar adib. Sebab adik nak menikah dah nanti ni. So adik kena tahu berkaitan haid dan juga berkaitan apa sebab kena mandi wajib. Come on. We have last 20 second. Betul atau salah? Darah haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan dalam keadaan sihat atau sakit pada waktu tertentu yang telah Allah tetapkan. Bila ni? Betul ataupun salah? 5, 4, 3, 2, 1, Oh, nampaknya ada 9 orang yang jawab salah. Memang 9 ni nak kena tibai ni. Tapi tak apa, majoriti yang jawab betul. Ingat, darah haid memang darah yang keluar dari rahim perempuan pada waktu tertentu sama ada sihat ataupun sakit. Anak orang sihat pun keluar haid. Siapa yang tak keluar haid tu yang mungkin tak sihat, tak keluar langsung dia kata. Itu jadi masalah. Baik. Huda. Oh, ke Huda nombor 1. Kak Tip tiba-tiba naik ke tangga yang kedua. Baik, kita pergi kepada soalan yang ketiga. Teng-tereng. Tadi main tekan Nur Helmi Resat. Jangan main tekan-tekan. Falah Abdul Zubir Ahmad Zubir. Ya, insyaAllah. Kalau saya ada kuliah, kita akan buat quiz. Dan ada pemenang. Nombor 1 dapat RM100. Nombor 2 RM50. Nombor 3 RM50. Itu rezeki lah masing-masing, insyaAllah. Baik, soalan yang ketiga. Tempoh kebiasaan haid adalah 1 hingga 3 bulan, 1 hingga 4 minggu, 1 hingga 2 tahun, 6 ataupun 7 hari. Disebut dengan khalibul haid. Apakah makna khalibul haid? Yakni tempoh kebiasaan. Siapa jawab 2 tahun, memang tuan-tuan kena sumpah jadi peti air. Malam ni juga. Jangan jawab 1-2 tahun tuan-tuan. Gila, itu bukan haid, tu nak mampus namanya. Tu nak mati dah tuan-tuan kalau 2 tahun keluar darah tak berhenti. Berapakah tempoh kebiasaan haid disebut dengan khalibul haid? Ini kadar yang average, yang normal ataupun menjadi kebiasaan kepada manusia normal. 1 atau 3 bulan beserta malam. 1 atau 4 minggu. 1 sehingga. Tu sehingga bukan atau. 1 sehingga 4 minggu beserta malam. 1 hingga 2 tahun. Allahu Akbar. Betul. Alhamdulillah tak ada orang jawab 1 hingga 2 tahun. 1 sehingga 4 minggu tak ada. Kalau dia kata 1 sehingga 2 minggu mungkin betul. Tapi 1 sehingga 4 minggu tak. Tapi ingat, khalibul haid adalah 6 hingga 7 hari. Ini pada normal. Ada yang mungkin 8 hari, 9 hari, itu juga biasa. Baik, kita tengok siapa yang melalui carta. Kak Tip kita. Subhanallah, guru saham saya ni. Kak Tip kita di antara orang yang pakar dalam bab saham. Bukan takap dalam bab saham, dia juga pakar dalam bab fiqh. Terbukti hari ni, insyaAllah. Baik, kita tengok adakah Kak Tip akan mengekalkan dominasi beliau. Cuma kelebihan mata, cuma 7 dengan Faiz Boyd dan juga Nash. Cuma 16 mata. So, bila-bila boleh dipotong. InsyaAllah, soalan yang seterusnya. Jeng. Soalan yang keempat. Jika seseorang itu suci, yakni sebelum maghrib, tidak wajib tunaikan solat asar dan qada zuhur. Ingat, soalan ini mengelirukan sikit. Jika seseorang itu suci, sebelum, maksudnya suci daripada haid, sebelum waktu maghrib, tidak wajib tunai solat asar dan qada zuhur. Maksudnya dia suci sebelum maghrib lagi. Adakah tak wajib untuk dia tunat solat asar? Mungkin disebabkan dia nak raja, ataupun dia ni orang gila yang membuatkan dia tidak wajib solat. So jawapan dia betul atau salah. Betul atau salah. Maksudnya pukul 6 petang dah kering dah, suci dah daripada haid. Adakah tak wajib dia sembahyang asar? Adakah tak perlu untuk dia qada zuhur? Farisha Irwayu Abdullah mengatakan false. Tak betul. Ini pembohong, membongak. Tak kisahlah apa, jawapannya ada pada tangan anda, betul ataupun salah. Baik, kita tengok jawapannya. Jeng. Jawapannya adalah salah. Wajib kena tunai solat asar dan dia wajib qada solat zuhur sebab dah kering ataupun dah suci daripada darah haid ketika sebelum masuknya waktu maghrib. Jangan buat leceh bab ni. Jangan menangguh-nangguh untuk mandi wajib setelah kering daripada haid.
Soalan seterusnya kita tengok siapa yang mendahului. Oh, Kak Tip kekal mendominasi dan menjarakkan mata dengan 4122 mendahului hampir 39 mata daripada Arsyad dan jauh meninggalkan Faiz Boyd, Huda Pasyah dan juga Amran Yaakob. So kita tengok lagi, adakah Kak Tip mampu mengekalkan ataupun acah-acah awal sahaja. Kita tengok soalan seterusnya. Soalan yang kelima. Jika seseorang itu suci haid sebelum subuh atau terbit fajar, wajib salat qada solat isyak dan solat qada maghrib. Ni bertentang dengan soalan tadi. Masih pada perbahasan yang sama. Maksudnya dah suci dah. Darah haid ni sebelum waktunya terbit fajar, maksudnya sebelum waktu subuh pun dah kering dah. Dah suci dah. Adakah dia wajib salat isyak dan qada salat maghrib? Soalan tadi tak wajib, yang ni wajib. Yang manakah betul? Jangan terlalu ni sangat sampai jawab salah nah, tapi janganlah balik sangat. Dia buatlah biar ujung-ujung. Ingat, pemarkahan juga dikira melalui cepat atau lambat dia menjawab. Walaupun soalan yang jawapan diberikan betul, tapi kalau lambat markahnya akan berkurangan. Baik, 8 saat. Waalaikumsalam, dia Idora. 2, 1. Jeng jeng jeng. Kita tengok adakah Kak Tip masih mendahului. Baik, jawapannya adalah wajib solat isyak dan qada maghrib. Kalau dah kering sebelum masuk waktu subuh. 23 orang ni mungkin yang terkeliru. Lepas tu saya kata tadi, hati-hati. Baca bagi betul, jangan terlalu kalut dan jangan terlalu ghalib. Baik, kita tengok adakah Kak Tip masih mendahului carta malam ni. Oh, Kak Tip dah dipotong oleh Arsyad, Amran Yaakob. Zul Iman Faraizati adalah nama-nama baru yang belum masuk dalam carta, tapi sekarang dah terbukti mengatakan bahawa mereka juga bijak sana, bijak sini, bijak di mana-mana. Baik, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan yang keenam. Apakah hukum tidak memotong kuku dan rambut ketika haid? Apakah hukum tidak memotong kuku ketika haid? Ingat nak, apakah hukum tak potong? Bukan potong. Apakah hukum tidak memotong kuku ketika haid? Itu soalan ni, Ban. Awak tak tidak memotong, bukan memotong ni. Apa tadi anda sebut? Hukum potong dan hukum tak potong. Hukum potong makruh. Hukum potong makruh. Baik, kalau hukum tak potong pula apa dia? Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawapannya adalah sunat. Okey, ingat. Saya kata tadi baca soalan bagi elok. Saya sebut tadi, kalau potong ketika haid, kuku dan rambut hukumnya makruh. Tetapi kalau dia menahan imsak, dia menahan diri daripada potong ketika haid, maka hukumnya adalah sunat. Maksud apa? Meninggalkan perkara makruh dapat pahala. Maka dia di antara sunat, bukan sunnah. Sunat. Sunat ni apa? Menahan diri daripada buat benda-benda yang makruh. Dia tak buat benda-benda yang macam tu. Faham tak? Sebab tu kata tadi baca soalan bagi elok. Soalan awal-awal hari tu boleh senang. Oh, soalan hari tu baca terus jawab. Hari ni kita bagi menggunakan sel-sel otak dengan lebih sikit. Tadi kan saya sebut, kalau dia potong ketika haid makruh. Tapi kalau dia tahan diri tak potong ketika tu, dalam keadaan sunat, ini disebut dalam kitab. Baik, soalan kita tengok siapa yang mendahului. Oh, Zul Iman mengekalkan tahta Kak Tip buat comeback. Tadi Kak Tip jawab lambat sikit, mungkin duk potong kuku kot. Tapi Kak Tip dah buat comeback. Oh, dia kata aku jawab sikit apa potong. Daripada keluar senarai tapi masuk balik ni dia panggil potong tang kona. Baik, soalan yang ketujuh. Maksud nifas adalah bernafas dengan hidung dan mulut. Oh, bijak sana, bijak sini.
Yang kedua, darah yang keluar selepas melahirkan anak. Yang ketiga, diri sendiri. Nafsin. Mungkin daripada ayat asal namanya nafsin, namanya diri sendiri. Ataupun yang keempat, darah luka yang kering. Macam drama Melayu punya tajuk, darah luka yang kering di hatiku. So, maksud nifas adalah apa? Dia ada nifas, dia ada nufus, dia ada nafsin. Tak kisahlah apa pun. So, nifas itu bermaksud apa? Kita dah bincang tadi. Bernafas dengan hidung dan mulut. Adakah nifas itu masuk bernafas dengan hidung dan mulut? Berdasarkan gambar raja. Ataupun darah yang keluar selepas melahirkan anak. Ataupun diri sendiri berbalik kepada nafsin. Ataupun darah luka yang kering. 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ada juga hamba Allah yang mengatakan nifas ini adalah diri sendiri. Mencabar betul soalannya. Jangan buat leceh tuan-tuan. Nifas bermaksud darah yang keluar selepas bersalin. Diri sendiri adalah nafsin. Diri sendiri. Nafsi. Zul Iman masih mengekalkan. Kak Tip sikit ketinggalan nampaknya. Kak Tip, come on Kak Tip. Buktikan bahawa orang yang pandai saham juga pandai dalam bab fiqh, insya-Allah. Soalan yang ke-8. Jika darah keluar 5 atau 6 hari selepas keguguran dan atau keguguran, ia juga dipanggil sebagai nifas. Betul atau salah? Baik, maksudnya dah beranak dah. Selepas keguguran ataupun keguguran, tak kisah. Maksudnya dah bersalin dah sama ada anak tu hidup ataupun mati. 5-6 hari daripada keguguran baru keluar darah. Darah tu dipanggil nifas. Betul atau tidak? Adakah darah tu dipanggil nifas ataupun dipanggil benda lain? Fus-fus ke? Tak kisahlah, mafus ke apa ke? Apakah nama itu? Betul atau salah? Darah yang keluar selepas 5 atau 6 hari daripada tempoh bersalin ataupun keguguran juga disebut sebagai nifas. Betul atau salah? 10 saat. Take your time. Use your brain. Double your effort. 3, 2, 1. Baik, jawapannya adalah betul. Lepas 5-6 hari walaupun keguguran ataupun bersalin biasa ataupun Caesar pun, kalau keluar juga darah, maka darah itu disebut dengan darah nifas. Baik, Zul Iman masih mengekalkan tahta beliau. Adakah lagi 2 soalan mampu dia mempertahankan? Kita tengok siapa yang kena. Kak Tip, Farah Izzati, follow rapat. Muhammad Izhar, agak jauh ketinggalan tapi tak mustahil untuk berjaya, insya-Allah. Ceng-ceng. Soalan yang ke-9. Darah yang keluar 15 hari selepas bersalin dikira sebagai darah haid. Darah yang keluar 15 hari selepas bersalin dikira sebagai darah haid. Maksudnya, dia dah bersalin ni. Lepas 15 hari keluarlah darah. Adakah darah tu darah haid ke darah wiladah ataupun darah nifas? Tadi dah diceritakan. Jangan salah yang ni. Ingat, darah haid keluar waktu mana? Darah nifas keluar waktu mana? Nur Amira Kamil dia kata tak pernah lahir anak. Kalau salah dimaafkan. Tapi Alhamdulillah betul. Pandai guna alasan. Orang seorang menikah yang tak mau. Betul yang guna sebagai alasan. Saya sumpah Nur Amira kahwin cepat-cepat sikit. Darah yang keluar 15 hari selepas bersalin dikira sebagai darah haid. Betul atau salah? Ingat, haid dia ada waktu dia. Selepas bersalin, apa darah yang keluar? So dapatlah jawapan dia sepatutnya lah. 4, 3, 2, 1. Ya, jawapannya adalah saya rasa salah ni. Darah yang keluar 15 hari selepas bersalin dikira sebagai darah nifas. Tak apalah, ni ada soalan teknikal lah. Kita tengok balik. Baik, kita pergi kepada soalan yang terakhir. Jeng. Wiladah ialah janin yang keluar sama ada secara normal ataupun bedah. Wiladah ialah janin yang keluar sama ada secara normal ataupun bedah. Walaupun kering dan tidak keluar darah. Betul ataupun salah?
Wiladah ialah janin yang keluar sama ada secara normal ataupun bedah. Walaupun kering dan tidak keluar darah. Wiladah ni adalah satu janin yang keluar secara normal ataupun bedah walaupun kering dan tidak keluar darah. Okey, 20 saat. Tak apa tuan-tuan, salah tak rugi sikit abuk. Nah cuma tak menang je lah. Tapi tuan-tuan still knowledge is yours. Tuan-tuan dapat knowledge tu yang penting. Knowledge tu lebih penting daripada duit. Duit akan habis guna. Soalan kena bagi confuse sikit. Kalau tak confuse, semua akan menang. Baik, jawapannya adalah betul. Wiladah adalah janin yang keluar secara normal ataupun bedah. Walaupun kering dan tidak keluar darah, dia tetap dikira sebagai wiladah. Baik, tuan-tuan, alhamdulillah selesai 10 soalan. Malah kita tengok podium siapa yang kena. Nombor 3 adalah Farah Izzati. Tahniah Farah Izzati bawa RM50 kemenangan. Zul Iman nombor 2 dan juaranya adalah jeng 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 Muhammad Azhar. Baik, saya nak minta Farah Izzati, Zul Iman dan juga Muhammad Azhar boleh komen di page saya. Kak Tik dapat nombor 5. Alah, jatuh sikit Kak Tik. Mungkin soalan yang tadi agak confuse membuatkan pertimbangan itu lari sikit. So tak apa, tak ada masalah, tak ada isu apa pun. Tuan-tuan, ketiga-tiga pemenang ni minta komen di page Darul Muhammad Yaakob Yusra untuk saya nak transfer malam ni juga. Tak boleh tangguh-tangguh, saya lupa. Farah Izzati, Zul Iman, dua-dua orang bawa RM50 kemenangan. Dan Muhammad Azhar. Muhammad Azhar adalah juara baru kita malam ni. So boleh komen di Facebook Muhammad Yaakob Yusra untuk kita transfer malam ni juga insyaAllah. Macam mana nak kahwin ni? Asyik tak dapat nombor 1. Bani Wajan kata macam mana nak kahwin? Cerita dia hang kahwin insyaAllah dapat nombor 1. Sebab orang yang berkahwin diberikan kemurahan rezeki ke atas dia. Bani Wajan sebab apa tak menang? Sebab hang tak kahwin lagi. Hang kahwin confirm menang insyaAllah. Jadi baik, saya ucapkan tahniah dapat ada yang dapat menang, tahniah. Siapa yang tak menang pun tahniah juga sebab dapat ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Siapa yang terlepas boleh je masuk je sekali lagi jawab. Tuan tekan dekat link tu and then masuk je jawab macam biasa. Baik, terima kasih banyak saya ucapkan. Baik, sebelum kita berhenti macam biasa, tuan-tuan ambil Quran masing-masing untuk kita baca surah Kahfi. Ambil Quran masing-masing untuk kita baca surah Kahfi. Farah Izzati, Zul Iman, Muhammad Azhar boleh komen di page Muhammad Yaakob Yusra dan messenger terus kata pemenang untuk malam ni. Untuk saya transfer malam ni juga. Dan make sure share, siapa yang tak share disqualify. Walaupun dia menang, kita akan ambil orang yang nombor 4 atau nombor 5. Baik, tu Zul Iman Zulkifli, alhamdulillah. Tahniah kepada menang. Mudah-mudahan esok boleh menang nombor 1 tu insyaAllah. Baik, jom kita baca surah Kahfi sambil-sambil malam ni insyaAllah. Ilmu dapat dah, duit dapat dah. So kita nak juga kepada pahala pembacaan Al-Quran insyaAllah. Yang tak menang tak ada masalah apa pun, tak rugi apa-apa, kamu tetap dapat ilmu. Jangan sedih, jangan nangis. Ada orang tak menang-menang daripada hari itu pun tak ada masalah, dia tetap dapat ilmu insyaAllah. Baik, insyaAllah surah Kahfi. Dah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا
فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في خطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبقون عنها هولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah, terima kasih pada semua malam ni yang baik daripada Allah, terkesemahan di atas kedaifan dari dirinya bercakap. Kita tunggu kembali dengan malam dengan tasbih kafarah dan surat subhanakallah astaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.